sama-sama pada pagi ini bagi pembacaan kitab insya-Allah yang disebut sebagai Manzumah Al-Mahfuwat karangan Ibn al-Imad. Boleh baca sendiri riwayat hidup pengarang kitab ini yang namanya Syihabuddin Abul Abbas Ahmad bin Imad bin Muhammad Al-Misri Al-Syafi'i yang dikenali dengan Ibn Imad Al-Aqfahsi tahun 750 Hijrah, wafat 808 Hijrah. Dan Ibnu Imad ini memang terkenal karya beliau, dan karya beliau itu mempunyai persamaan dan tren tertentu, iaitu bersifat jam'ul masail, mengumpulkan masalah-masalah dalam satu tempat. Itu merupakan tren ataupun keistimewaan yang boleh kita dapati melalui karya-karya beliau. Misalnya beliau ada menulis hukum hakam berkaitan dengan masjid, masail tentang masjid sahaja, yang kitab itu berjudul Tashilul Maqasid ila Zuwaril Masajid. Kalau kita ingin melihat dengan lebih luas hukum hakam perbahasan berkaitan dengan masjid, maka itulah kitabnya, insya-Allah mufid, yang memudahkan kerja kita. Iaitu masail itu sebenarnya berada merata-rata di dalam pelbagai kitab. Apabila ada ulama yang tolong kumpulkan di dalam sebuah kitab, maka ia membantu kita daripada perlu bekerja lebih dalam mencari masalah-masalah tersebut. Untuk kita ringkaskan, kita terus pergi kepada kitab yang merupakan tujuan pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum itu, apakah faedah mempelajari masalah najis-najis yang dimaafkan? Faedah yang pertama, faedah dia adalah untuk kita mendapatkan rukhsah-rukhsah, kelonggaran-kelonggaran yang diberikan oleh syarak. Antara sifat syariat Islam ini adalah Al-Hanifiyatus Samha. Al-Hanifiyatus Samha, iaitu millah agama Hanifiyah, merujuk kepada millah Ibrahim alaihissalam, yang bersifat samha, yang boleh juga diterjemahkan dengan mudah. Yang kita mengambil ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita juga mengambil ayat Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Juga ayat Al-Quran, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Maka seperti mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah suka untuk kita gunakan rukhsah yang diberikan, seperti mana Allah suka untuk kita mengamalkan azimah yang disyariatkan. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Nabi kata, sesungguhnya Allah suka didatangi, digunakan, diamalkan rukhsah-rukhsah dalam agama, seperti mana Allah suka untuk kita mengamalkan, berpegang, menggigit dengan gigi geraham perkara-perkara yang merupakan azimah. Jadi itu yang pertama.
Yang pertama, seperti mana kita baca dalam hadis, Nabi telah mensifatkan sembahyang qasar itu sebagai sedekah. Nabi menyebut kepada Sayyidina Umar, qasar itu merupakan sadaqatun yatasaddaqullahu biha ala ibadihi. Dia merupakan sedekah yang Allah berikan kepada hamba-Nya, maka terimalah sedekah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, faedah daripada mempelajari masalah najis-najis yang dimaafkan, supaya seorang itu tidak jatuh ke dalam ghulu ni maknanya berlebihan dan mubalaghah dalam agama yang tidak terpuji. Nabi SAW bersabda, "La yushadda dina ahadun illa ghalabah." Tidaklah seseorang itu dia menekan-nekan diri dia dalam agama, melainkan dia akan tewas. Agama memberi rukhsah, tapi dia tak mahu ambil rukhsah tersebut, maka akhirnya dia tak boleh nak ikut dan dia akan tewas. La yushadda dina ahadun illa ghalabah. Dan itu faedah yang kedua, supaya tidak jatuh dalam yang disebut sebagai ghalib, golongan yang melampau. Dan yang ketiga, daripada kita mempelajari bab najis yang dimaafkan, dia sebenarnya membantu untuk seseorang itu mendapat rawatan daripada penyakit was-was ini. Khususnya kalau dia terjebak dengan was-was yang berkaitan dengan najis. Dalam kitab ni lebih kurang ada 65 senarai najis-najis yang dimaafkan. Bukan semua najis-najis yang dimaafkan yang bakal disenaraikan oleh Ibnul Imad ia merupakan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Bukan semua. Maknanya beliau juga menyenaraikan najis-najis yang dimaafkan menurut pendapat sebahagian ulama mazhab Syafi'i juga, ataupun menurut pendapat ulama rentas mazhab Hanafi misalnya. Dan perkara ni sangat penting. Kalau satu orang dia nak ubat dan nak rawat diri dia dalam bab was-was dalam bab najis, maka terkadang dia perlu bertaklidlah mazhab lain yang mengatakan benda itu tak najis. Dan cara ini digunakan dalam kitab Fathul Mu'in. Mereka yang mempelajari Fathul Mu'in akan dapati pengarang iaitu Zainuddin Al-Malibari ihtimam untuk sebut pendapat-pendapat lain juga apabila beliau tiba membicarakan berkaitan dengan najis. Mula-mula beliau akan sebut dulu yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, kemudian beliau akan sebut menurut pandangan fulan maka ia dimaafkan. Jadi kenapa disebut begitu? Kenapa disebut? Dicatatkan, disenaraikan dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in ni kalau dahulu bahkan sekarang dia dijadikan sebagai panduan untuk satu orang itu boleh jadi mufti ataupun tak boleh jadi mufti. Paling kurang dia kena belajar sampai kitab Fathul Mu'in. Maka dalam Fathul Mu'in kita boleh perhatikan konsep dia macam tu. Akan bekalkan kepada kita maklumat tentang pendapat-pendapat yang lain berkaitan dengan najis yang dimaafkan. Kerana bagi satu orang mufti, paling kurang dia ulama lah, walaupun dia bukan berjawatan mufti, ada perkara-perkara yang dia kena tahu juga solusi dia panggil. Sebab ulama ni bersifat memberi solusi. Terkadang cara untuk orang ini dia lepas daripada masalah was-was dia, kita bagi solusi apalah taklid mazhab Hanafi juga. Taklid ada qaul fulan daripada kalangan ulama, kerana itu adalah jalan keluar untuk dia. Maka kalau satu orang mufti ataupun satu orang ulama dia tak tahu perkara-perkara ini, maka dia akan bersifat stick atas sesuatu yang mungkin akan menjadi payah dan sukar kepada mustafti dia, kepada orang awam dia, kerana disebut
al-ami ala madhhab mufti, satu orang awam itu di atas mazhab mufti, orang yang bagi fatwa, bagi jawapan kepada dia. Jadi itu beberapa faedah untuk kita fahami kenapa kena belajar bab dia. Dia kalau kita belajar dalam kitab fiqh memang sebut tu, cuma dia sebut secara mutafarriqah, sebut sikit. Jadi dia jadi mudah bila kita baca kitab ni, dia dah kumpul satu tempat. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir. Kita punya kaedah pengajian ni, kita terjemah yang perlu diterjemahkan, dan kita cuba untuk berpada dengan apa yang disebut dalam matan dan catatan nota yang ada dalam syarah, dalam hasyiah, nota kaki dalam cetakan Darul Minhaj. Kitab ni sebenarnya ada syarah. Antara syarah bagi kitab ni yang berjudul Fathul Jawad, kan? Dia syarah kepada kitab ni, iaitu Fathul Jawad, syarah kepada Manzumah Ibn al-Iman. Antara yang mensyarahkan kitab ni Imam Ramli Kabir, ayah kalau tak silap. Jadi beliau ini Ramli Kabir yang ayah mensyarahkan kitab ni. Boleh dalam PDF ada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir. Alhamdulillahi ma' husni thana'i ala isda'ihi ni'aman tatra biminnatihi ataupun bimunnati. Ada dua baris. Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah. Ma' husni, ma' husni thana, bersama sebaik pujian ke atas ataupun terhadap isda'ihi. Dalam bahasa Arab, asda yusdi isda'an. Asda mimma asdahu Allahu minan ni'am, digunakan dalam bahasa. Asda ni kita boleh tafannun dalam lughah. Biasa kita guna a'ta, bagi, an'am. Arab juga memberi makna asda yusdi, maksudnya mengulurkan, memberi nikmat. Faham? Isda'un ni'am. Segala puji bagi Allah bersama sebaik-baik pujian. Ada setengah ulama hamdu diterjemah puji, sana terjemah puja, untuk membezakan antara dua perkataan. Segala puji bagi Allah bersama sebaik pujaan terhadap pemberiannya akan nikmat, tatra, yang berterusan. Ni'amun tatra dia panggil, kan? Biminnatihi, dengan anugerah daripadanya. Minnah ataupun munnah. Munnah makna quwwah, kekuatan. Minnah makna anugerah. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin yamununa 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islam. Minnah ni dalam bahasa Arab dia ada makna ungkitan, dan dia ada makna anugerah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, yamununa dengan makna ungkit. Man juga memberi makna apa? Memberi makna anugerah, seperti ayat yang saya bacakan tadi. Segala puji bagi Allah bersama sebaik pujaan terhadap pemberiannya akan nikmat-nikmat yang berterusan dengan kurniaannya. Maksudnya pemberian nikmat yang Allah bagi itu semata-mata minnah, anugerah, bukanlah istihqaq. Faham? Biminnati, bukan bistihqaqina lahu, bukan kerana kita layak dapat, tetapi ia semata-mata merupakan anugerah dari Allah. Thumma as-salatu 'ala al-mukhtari min muwarin wa alihi thumma sahbin thumma syi'atihi. Kemudian selawat ke atas junjungan yang terpuji daripada kabilah Mudar, Rasulullah SAW, dan ahli keluarganya, ataf kepada Al-Mukhtar, thumma sahbin thumma syi'atihi. Kemudian selepas itu ke atas sahabatnya, kemudian selepas itu ke atas pengikutnya.
wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Syiah asal makna dia adalah pengikut. Sebab itu kenapa Syiah dipanggil Syiah? Asalnya mereka adalah orang yang mengikuti Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala. Quran pun ada sebut wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Jadi kemudian ke atas syi'atihi, kemudian ke atas pengikutnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kemudian ke atas pengikutnya ni, zahirnya hu itu kalau kita nak kembalikan kepada sahabat, sahbin itu kan jamak. Sahbin itu adalah jamak kan. Jadi dia tak bolehlah nak kembali kepada sahabat. Kemudian pengikutnya sahabat maksudnya tabi'in. Biasanya begitulah. Mula-mula atas Rasulullah, kemudian keluarga Rasulullah, kemudian sahabat Rasulullah, kemudian orang yang mengikuti walladzina tabauhum biihsan. Tetapi kalau dalam dhamir ini tidak boleh nak dikembalikan kepada sahabat. Kalau sahabat dia perlu menggunakan lafaz jamak, maka kita kembalikan kepada Rasulullah SAW. Maka orang yang mengikuti Rasulullah, tabi'in juga, walaupun dia ikut sahabat, tapi sebenarnya kembali kepada mengikuti Rasulullah SAW. Dan nazim dia tak boleh buat jamak, kerana dia akan lari dia punya wazan syair tu akan lari. Maka dibuat dalam keadaan mufrad, dikembalikan kepada baginda Rasulullah SAW. Thumma assalamu ala man ja'ana bihudan muyassiran kulafan a'yad bihimmatihi. Kemudian salam. Tadi salah, selawat. Selepas selawat, salam. Kemudian salam terhadap ke atas orang yang mendatangkan ia akan kita, akan kami membawa mendatangkan ia kepada kita, ataupun kami mendatangkan apa? Mendatangkan hudan, petunjuk. Menja'ana bihudan. Ja'a fi'il lazim, ja'a bi fi'il muta'addi ma'ruf, masalah. Ja'a datang, ja'a bina membawa. Muyassiran hal kepada man, hal keadaan. Di hal kepada dhamir dalam ja'a, hal keadaan memudahkan ia, hal keadaan memudahkan ia akan bebanan-bebanan. Kulafan jamak kepada kulfah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kulafan a'yad ni a'jazat. Boleh tengok syarahan kat bawah. A'yad dalam bahasa Arab ada satu perkataan namanya ain. Ain ni maksudnya bodoh. Maksudnya bodoh. Innama syifa'ul ayyi as-su'al, Nabi kata. A'yad maknanya kalau kita nak kata memenatkan, dia panggil a'ya. A'yani hadzal amr, perkara ni memenatkan aku. Jadi a'ya ni dalam bahasa Arab memberi makna melemahkan, melemah. A'ya melemahkan, ayya ya'ya kena. Jadi yang melemahkan, memudah hal keadaan, memudahkan ia siapa? Ia manja'ah Rasulullah akan bebanan-bebanan yang memenatkan. Bihimmatihi muta'alliq kepada muyassir, yang memudahkan bebanan-bebanan yang memenatkan dengan himmahnya. Jadi ini kalau tengok dalam hasyiah tu dia kata perkataan muyassiran itu bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal tu kita belajar dalam ilmu balaghah, iaitu di dalam muqaddimah disebut perkataan-perkataan yang menunjukkan kepada objektif
dan maksud pembukuan sebuah buku. Oleh kerana buku ni, kitab ni, dia nak menceritakan tentang mudah, iaitu dalam bab najis-najis yang dimaafkan. Maka dipilih daripada banyaknya sifat Rasulullah, dipilih sifat memudahkan, memberi isyarat kepada objektif daripada kitab ini, iaitu perkara-perkara yang dimudahkan daripada najis-najis yang dimaafkan. Itu dia. Muyassiran kulafan a'yad bihimmatihi. Allahumma salli ala Muhammadun rahmatun subbat limuhsinina walil musii fabashshir kulla ummatihi. Dia adalah Muhammad. Sama ada kita baca Muhammadun ataupun kita baca Muhammadin, boleh dua-dua. Nak jadikan dia ataf bayan kepada ala man ja'ana, baca Muhammadin, ataupun dia khabar kepada mubtada mahzuf. Dia adalah Muhammad. Muhammadun rahmatun. Muhammadun rahmatun. Muhammad adalah merupakan rahmat. Boleh terjemah macam tu. Ataupun dia adalah Muhammad dan dia adalah rahmat. So kalau kita terjemah macam tu, maknanya rahmat ini khabar kepada mubtada mahzuf. Dia adalah Muhammad, dia adalah rahmat. Dia sekali lagi maksudnya isyarat kepada mubtada mahzuf. Dia adalah merupakan rahmat yang dicurahkan. Rasulullah itu diumpamakan dengan seperti rahmat, dan telah diisti'arahkan perkataan subbat. Subbat ni dalam bahasa Arab dia digunakan untuk air kan. Air, kita tuang air dipanggil sabba, yasubbu sabban. Maka Rasulullah itu diumpamakan seperti air hujan, rahmat yang datang dari atas, yang berbentuk air, yang dicurahkan. Itu dia punya isti'arah. Dia digunakan perkataan curah, seolah-olah rahmat itu air, dan air ini adalah memberi manfaat yang umum sifatnya. Begitulah juga Rasulullah, manfaatnya bersifat umum, seperti firman Allah, "Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rahmat yang dicurahkan kepada yang berbuat baik daripada kalangan kami, muhsin. Walil musi, dan kepada yang berbuat jahat. Maksudnya Rasulullah ini rahmat untuk orang yang buat baik dan juga rahmat untuk orang yang buat jahat. Itu jelas. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan, kalaulah mereka datang kepadamu, wahai Muhammad, lalu mereka memohon ampun memohon daripadamu supaya kamu mintalah daripada Allah mengampunikan mereka, maka kamu akan mendapati la wajadullaha tawwabar rahim. Sebab itu ada satu orang Arab Badui, kisah masyhur. Bila kita baca fadilat haji akan membawa kisah. Kalau kita pergi makam Rasulullah, di depan makam tu, kat tiang tu diabadikan syair Arab Badui. Arab Badui ni kita datang, dia kata, "Ya Rasulullah, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalaulah mereka datang kepadamu, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampunkan." Maka ulama telah tafsirkan ayat ini tidak mengkhususkan datang kepada Rasulullah ketika hidupnya sahaja. Bahkan walaupun setelah baginda berpindah ke alam barzakh, maka faedah daripada fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima, maka boleh baca dalam fadilah haji syair itu. Beliau telah baca di hadapan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ini rahmat untuk orang yang buat baik dan rahmat untuk orang pendosa, itu wadah.
Fabashshir, maka berilah berita gembira olehmu akan setiap umatnya. Okey. Lam yaj'alillahu fi dzad-dini min harajin lutfan wujudan ala ahya khaliqatihi. Tidaklah menjadikan oleh Allah di dalam agama itu daripada kepayahan. Ini isyarat kepada ayat yang saya bacakan tadi, wa ma ja'ala alaikum wa ma ja'ala ghayra wa ma Hafiz baca ya, fid dini min haraj. Isyarat ayat itu, dan isyarat juga kepada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak menjadikan oleh Allah di dalam agama itu daripada haraj, kepayahan. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun. Maksudnya tidak ada salah. Dalam ayat ni makna haraji salah, tak ada salah. Orang yang tempang tak pergi jihad, tak ada salah. Orang yang buta tidak pergi jihad. Jadi tidak menjadikan oleh Allah di dalam agama itu daripada kepayahan, lutfan. Ini maf'ul li ajli, kerana lutfan dan judan. Maksudnya kenapa Allah Ta'ala tak buat begitu, lutfan wa judan? Kerana sifat lembutnya, latifnya, dan sifat jud, pemurahnya terhadap apa? Ahya ala ahya khaliqatihi. Ala ahya khaliqatihi. Baca macam mana tu? Ahya ataupun ihya. Ala ahya khaliqatihi ataupun ala ihya'i khaliqatihi. Kalau kita baca ahya, baris ahya, dia ini dia asalnya ahya'i jamak kepada hayyun. Kalau kita baca ihya, dia masdar, ahya yuhyi ihya, kepada makhluk-makhluknya yang hidup lah. Maksudnya ini idhafat sifat kepada mausuf, kepada makhluk-makhluknya yang hidup. Faham? Okey? Ataupun untuk menghidupkan makhluk-makhluknya. Wa matanatulu illa nazghatun waradat min makri iblis fahdhar su'a fitnatihi. Dan tidaklah tanattu'. Tengok dalam syarah, tanattu' ni bahasa yang mungkin kita biasa dengar ta'ammuq ataupun tasyaddud. Tanattu' ni dia merujuk kepada dia memberat-berat dalam agama. Sebenarnya warak ni dia ada warak yang terpuji, ada warak tak terpuji. Kalau satu orang nak jadi warak pun dia kena belajar warak yang disuruh oleh agama. Kalau tak, dia hanya ada satu orang dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali bahaskan tentang warak. Dia jumpa sebiji kismis kat atas jalan. Itu dia iklan, siapa ada hilang kismis ni, siapa yang hilang kismis ni. Maka Sayyidina Umar lihat dia, rotan dia. Kamu ingat apa kamu buat ni warak? Ya, dia kalau kita tengok sekali, oh baguslah dia. Kismis pun dia tak berani nak makan. Ini orang punya hak apa? Tak. Itu dipanggil warak yang terkeji. Tak ada, hukum dia bukan macam tu, kan? Kalau kismis tu dimakan. Jadi kena ada border, kena tahu. Adakah ini warak yang terpuji, yang memang kita disuruh dalam Quran, dalam hadis Nabi kata innal halala bainal haramain wa bainal umurun mustabihat wa man waqa'a fil himaya ala inna likulli malikin himan ala inna himallahi maharimuhu. Itu memang ada dalam agama, memang ada yang dipanggil syubhat. Tapi kita tahu syubhat yang real, syubhat yang memang kita dikira warak kalau kita tinggalkan perkara tersebut. Maka di sini yang nak disebut ni tanattu', tidaklah memberat-berat dalam agama ni. Tidaklah sifat itu melainkan nazar, illa nazghatun
illa nazghatun waradat, melainkan dia adalah tipu daya yang datang ia daripada perancangan licik iblis. Jadi iblis ni dalam Quran dia telah bersumpah dengan Allah. Dia kata apa? La udhillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum. Itu antara sumpah dia. Fala yubattikunna adhanal an'am wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Ada lagi ayat yang beliau boleh panggil beliau iblis, yang dia telah bersumpah bahawasanya dia akan datang sesatkan kita. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dalam ayat yang lain dia telah bersumpah dengan Allah Ta'ala dia akan sesatkan kita di atas jalan yang lurus. Jadi iblis ni dia tak akan berhenti untuk sesatkan kita. Kalau orang tu memang berada dalam jalan gelap, itu kerja dia senang. Tapi tidak bermakna bila kita dah berada di atas jalan yang lurus, maksudnya dah mula semayang, iblis tinggalkan kita, tak. Kalau cara orang dalam jalan gelap, dia ada cara sesat dia. Kalau orang memang duduk atas jalan agama, dia ada cara pula untuk dia rosakkan. Dia tak akan berhenti sehingga kita mati. Maka antara dia kata la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum, aku akan duduk untuk sesatkan manusia di atas jalan lurus. Bukan di atas jalan lurus tu. Kita dah duduk dalam usaha agama, contoh kita dah duduk dalam madrasah, kita dah memang orang semayang, di atas jalan itu ada iblis yang akan rosakkan kita. Contohnya dia bagi riak ke, contohnya dia bagi kita hina orang lain sebab tak semayang ke. Contohnya pelbagai, itu antara maksud dia akan duduk ada lurus, dan antaranya dia akan mainkan kita dalam bab semayang, dia akan mainkan kita dalam bab najis, sehingga orang tu dia berlebihan perkara yang tak disuruh dia pergi buat secara berlebihan dalam keadaan dia sangka itu agama. Itu masalah. Maka wa man tanattu'u illa nazghatun waradat min makri iblis fahdhar, maka hendaklah berjaga-jaga olehmu akan buruknya fitnah daripada iblis tersebut. In tastami' qawlahu fima yuwaswisuhu aw nusha ra'yin lahu tarji' bi khaybatihi, sekiranya memasang telinga olehmu dan mendengar, dengar, sekiranya mendengar olehmu akan perkataan iblis pada apa yang dia bisik pada kamu. Kalau kamu dengar, sebab sejarahnya manusia yang pertama Sayyidina Adam pun tergelincir pun atas waswasah iblis. Fawaswasa lahum asy-syaitan liyubdiya lahum ma wuriya an sawatihim. Kita pun diajar untuk minsyaril waswasil khannas, kan. Iblis ini dipanggil khannas dalam Quran. Dalam Qul billahi min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. So dia waswasah, dia bisik dalam hati. Sebab itu manusia ni dia ada dua lamah. Dia ada bisikan syaitan dan dia juga ada bisikan malaikat. Berbahagialah orang yang bisik pada dia adalah lamah malaikat yang berbisik baik, ilham yang baik pada dirinya. Sekiranya mendengar olehmu akan perkataannya iblis pada barang yang mewaswaskan ia akan dia diamah, atau nusha ataf kepada qaulahu, sekiranya mendengar olehmu akan nasihat pandangan baginya, pasti kembali olehmu, tarji', pasti kembali olehmu dengan khaybah. Khaybah ni dengan kegagalan. Nabi SAW bersabda, ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Tidak akan hampa orang yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermesyuarat. Jadi khaba yakhibu khaybah. Orang Arab kalau satu orang tu dia gagal, dia akan dipanggil khaba.
khaba wa khasira, maksudnya dia gagal. Jadi kalau kita dengar dia punya bisik, kita gagal, kita akan rosak. Dia tak jadi baik, agama kita dia bukan jadi baik, dia jadi rosak. Sebab itu bila ditanya apakah punca satu orang itu was-was, antara sebabnya jahilun. Jadi ubatnya adalah ilmu. Sebab apa? Dia jahil, dia tak tahu sebenarnya agama tak suruh buat sampai macam tu, tak suruh pun, tapi dia tak tahu, dia ingat ataupun dia sangka kalau saya buat macam ni maka saya berada pada agama yang bagus. Jahil. Okey. Al-qasdu khairun wa khairul amri awsatuhu, da'id ta'ammuqa wahdhar da'a nakbatihi, wa ba'da dhaka nafis ad-durr qad jama'at abyat nazm fakhudh waqsid li minhatihi. Al-qasdu ni dalam bahasa Arab memberi makna pertengahan. Dalam hadis Riyadhus Shalihin ada dia kata al-qasda tablu, hendaklah kamu sederhana. Jangan terus josh tabligh kata. Sebab apa? Benda yang cepat naik dia cepat turun. Kaedah dia macam tu. Benda yang dibina sedikit demi sedikit dia mantap. Kalau cepat naik dia biasa cepat turun. Maka Nabi pun ajar man adlaja wa man adlaja dakhala balagha al-manzila, man khafa adlaja wa man adlaja balagha al-manzila. Kemudian Nabi pesan al-qasda tablugh, sedikit demi sedikit. Itu adalah panduan untuk orang meningkat dalam agama. Dia tak boleh terus. Kita nak apa? Kita nak menang sekejap, kalah seumur hidup, ataupun kita nak sedikit demi sedikit dan kita menang sampai mati. So itu sistem dia. Kalau satu orang dia nak apa? Imam Ghazali ajar dia nak belajar makan sedikit. Maka dia kena, kalau dalam Ihya tu dia kena timbang setiap hari kurangkan sikit, setiap hari seminggu sikit. Dah biasa ta'awud, kurangkan lagi. Kalau dia terus tinggalkan, halas. Bila waktu dia kantoi itu, dia akan makan lagi banyak daripada sebelum itu. Jadi sama juga, semua perkara sama. Kalau kita tak ikut yang Nabi ajar, so walaupun orang tu nampak macam dia lompat tinggi, Josh, tapi kat ujung halas, kahwinnya terus kandas. Faedah kan? Kita nak sampai mati. Okey, al-qasdu dalam bahasa Arab dia juga datang kata al-iqtisad kan? Iqtisad ni ekonomi. Al-qasdu maksudnya pertengahan itu lebih baik. Dan sebaik-baik urusan adalah pertengahan. Pertengahan itu lebih baik. Nabi SAW tidaklah dipilih antara dua perkara, melainkan Nabi ambil yang paling mudah. Maka khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang pertengahan, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat. Maka mohon ilham daripada Allah supaya kita sentiasa dipandu dengan panduan macam itu, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat. Okey, da'id ta'ammuqa fa'il amar, da' wa da'a ya da' kan. Hendaklah meninggalkan olehmu akan mendalam. Umqun, ta'ammuq maksudnya mendalam, berlebihan secara mendalam. Maksudnya kalau semua benda dia ta'ammuq, tak perlu. Sebab kalau segi hukum fiqh kita pakai zahir sahaja. Hukum fiqh ni dia senang. Contohnya ta'ammuq ni kita tak disuruh. Contohnya kita masuk tandas. Dalam tandas tu ada air dalam beldi. Maka ada orang yang dia ta'ammuq. Ta'ammuq ni dia mula fikir, oh, air dalam tandas, beldi kecil, air sikit. Mana tahu tadi ada budak masuk tandas ni, dia kencing, dia pegang, kemudian dia celup, main air. Kan budak suka main air, betul, dia fikir lagi, mungkin tiba ada anjing masuk ke? Mungkin itu dia panggil ta'ammuq.
dalam hukum fiqh dia simple je, asal sesuatu suci, bas. Selagi kita tak nampak tanda najis, dia suci, bas. Tapi ada setengah orang kata itu fiqh, ada pula macam tu. Tapi nak takwa atas ini, ini semua syaitan juga. Dia rasa ayat tu macam ayat daripada Quran kan, itu semua syaitan kan. Apa fiqh tu bukan agama ke? Fiqh ni benda lain, takwa benda lain. Fiqh ni kan agama. Nabi kan ajar begitu, asal sesuatu adalah suci, bas, suci. Selagi kita tak nampak tanda najis, maka sebarang imajinasi membayangkan mungkin kehadiran itu semua dibagi ta'ammuk dalam agama. Maka kata pengarang, da'i ta'ammuqa, dan hendaklah kamu tinggalkan ta'ammuk, dan awas, berhati-hati penyakit da'a ni penyakit, dawa ubat. Da'a penyakit, dawa ubat, itulah bahasa Arab. Jadi penyakit da'a nakbatihi. Kita pernah dengar perkataan nakbah ni. Nakbah ni peristiwa Palestin, tewas tu orang panggil nakbah kan. Jadi nakbah tu maksudnya dia punya bala lah, penyakit bala yang datang melalui penyakit. Okey. Wa ba'da zakah, selepas yang demikian itu, amma ba'du lah. Wa ba'da zakah ni kira macam kalau dalam kitab lain dia panggil amma ba'du, adapun selepas itu. Selepas daripada yang demikian itu, maknanya selepas aku dah datangkan sekampur sirih muqaddimah, nafisat darri qad jama'at. Nafisat darri ni maf'ul muqaddam. Nafisat dar ini dipanggil apa? Idhafat sifat kepada mausuf. Dia sebenarnya ad-durran nafis, tapi untuk nazam maka didahulukan sifat baru dibawa mausuf. Ini dipanggil idhafat sifat kepada mausuf. Selepas yang demikian itu, mutiara yang berharga kan. Kalau kita terjemah lafzi dia, yang berharga mutiara, dia tak jadi. So kita terjemah kembalikan kepada asal, terjemah sifat dan mausuf dan sifat. Mutiara yang berharga, maf'ul muqaddam. Akan mutiara yang berharga sesungguhnya menghimpunkan oleh bait-bait nazam. Bait-bait nazam. Okey. Kemudian maka ambillah olehmu, dia punya maf'ul hazaf, fakhuzhu waqsid, dan setujuilah olehmu kepada kurniaannya. Minha ni dalam bahasa Arab memberi makna kurniaan. Manaha yamnahu minha, anugerah atau panggil minha kan. Minah jamak dia, manaha yamnah. Sittun wa sittuna yu'fa an najasatiha hala salati bila ghaslin li tuhratihi. Ada 66 banyak. Dimaafkan daripada najisnya. Nya kembali kepada sittun wa sittuna, ha kembali kepada sittun wa sittuna, 66. Maksudnya ada 66 dimaafkan daripada najisnya. Maksudnya ada 66 najis yang dimaafkan najisnya. Okey. Halas salah, ketika solat. Dimaafkan itu halatun maf'ul fi. Bila tu dimaafkan? Bila? Maf'ul fi kan jawapan daripada maf'ul fi, daripada makna makan ataupun zaman. Dimaafkan daripada najisnya 66 ketika maf'ul fi, ketika solat. Ketika solat bila ghaslin, tanpa perlu membasuh.
bila ghaslin, tanpa perlu membasuh untuk mensucikannya. Lituhrati, maksudnya kita tak perlu nak basuh dia bagi mensucikannya. Tak perlu, biarkan. Biar najis tu ada, sembahyang sah. Okey? Tak perlu basuh untuk mensucikannya, kerana tanpa basuh pun sembahyang kita sah. Itu maksud najis yang dimaafkan. Sebelum kita masuk kepada bait yang seterusnya, yang dia dah mula senarai 66, tak tahu sempat ke tak untuk kita habiskan. Najis yang dimaafkan ni, pertama, dia tetap dipanggil najis. Bukan maksudnya najis tu, bila satu najis dimaafkan maksudnya dia suci, bukan. Dia nama pun najis kan. Najis, cuma dia dimaafkan. Bila kita sebut salah satu daripada syarat sah sembahyang apa? Suci. Suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat. Kita kena sebut sampai habis. Yang dimaksudkan suci daripada najis ni, yang merupakan syarat sah sembahyang, suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Itu baru habis ayat dia. Walaupun dalam matan dia tak tulis, tapi itulah maksud dia. Bila kata suci daripada najis, bila solat tubuh kena suci dari najis, pakaian kena suci dari najis, dan juga tempat solat kena suci daripada najis. Maksudnya najis yang tidak dimaafkan. Itu pelengkap ayat dia, najis yang tidak dimaafkan. Kalau satu orang solat, baju dia ada najis tapi najis dimaafkan, maka sembahyang sah. Satu orang solat, pada badan dia ada najis yang dimaafkan, sembahyang sah. Tempat solat ada najis yang dimaafkan, sah. Okey, jelas, wadah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bermulalah 61. Dia akan terangkan yang pertama, darah. Di masalah darah yang dimaafkan ni, kadang orang dah belajar fiqh lama pun masih tak hadam lagi. Kita selalu ingatkan bila belajar fiqh ni, kita kena belajar sampai hadam. Sebab itu dipanggil, dia ada ilmu masail, ilmu fadail. Ilmu fadail ni kena dengar banyak kali. Sebab maksud dia bukan tahu, maksudnya adalah untuk tansyid. Kita nak refresh kita punya jazbah. Bukan tahu dah, tapi bila dengar banyak kali dia refresh. Sebab tu kena dengar, duduk dalam majlis fadail banyak kali. Tapi masail ni, kalau kita belajar sekali, tapi kita belajar faham, matang, pas cukup. Ilmu tu pakai sampai mati, tu je. Tapi masalahnya, sebahagian kita tak bagi masa untuk faham. Sampai masalah masih bersifat belum faham. Sedangkan masalah tu, masalah yang tu je, mana ada yang lain. Tapi kita tak bagi masa, tak bagi akal, tak bagi fikiran untuk cuba faham masalah tu. Kalau kita bagi masa, bagi fikiran, kita discuss, kita muzakarah, kita tanya, kalau kita faham, cukuplah sekali. Dan kalau kita ingat, itu je yang kita akan pakai bila-bila masa pun, di mana pun, sampai kita mati. Jadi sebab itu berlaku antara dosa yang tidak dirasa berdosa adalah dosa kerana tak belajar. Ini banyak orang dia tak rasa berdosa sebab dia anggap belajar ni pilihan. Belajar bukan pilihan, kewajipan. Fardu ain ni dia kewajipan. Bukan saya tak minat dalam kos agama, so saya bukan alim, saya bukan budak madrasah, saya bukan ustaz. Tak, saya orang Islam. Saya orang Islam, so saya kena tahu tentang agama. Dia bukan pilihan. Yang dimaksudkan bukan pilihan adalah fardu ain. Benda fardu ain bukan pilihan. Suka tak suka kena tahu. Kalau kita dah tahu, tak duduk pun tak apa. Tapi soalannya dah tahu ke? Dah pasti ke? Jadi setiap masalah, contohnya solat ke, puasa ke, kita confirm yang kita buat ni betul. Sebab buat dasarkan ilmu yang kita dah belajar, fardu ain. Okey? Belajar agama bukan pilihan, fardu ain. Belajar agama yang dimaksudkan adalah fardu ain. Sekadar mengesahkan sembahyang kita, itu bukan pilihan. Sekedar mengesahkan
kita punya puasa, sekadar kita tahu apa hak yang kita kena tunaikan terhadap isteri kita, terhadap suami kita, itu bukan pilihan, itu kewajipan. Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah merupakan kefarduan terhadap setiap orang Islam. Okey, yang pertama masalah darah. Masalah darah ni antara kitab yang bagus dalam menjelaskan khulasah masalah darah ni adalah syarah kepada Al-Qatar, matan Qurratul Ain, kitab Al-Yaqut, Al-Yaqut An-Nafis. Apa nama dia? Syekh Nawawi Bandani, Muhammad Zain. Selalu saya ingatkan pelajar yang belajar fiqh, dia sebahagian masalah fiqh ni dia berselirat dan berserabut. Jadi cara kita nak ingat, kita susun dia punya masalah. Susun itu dengan makna kita buat khulasah dia, ringkasan, panggil ringkasan. Bila kita susun, kita buat ringkasan, jadi dia mudah masuk ke otak. Tapi kalau kita baca berselirat tu sendiri dah runtuhkan dia punya himmah untuk baca. Tinggal teruslah. Dia jenis bukan mencabar diri untuk baca kita yang susah. So kalau dia jenis macam tu, dia bantulah diri dia untuk cari kitab-kitab yang persembahkan masalah itu dengan ibarat yang lebih mudah, dengan susunan yang lebih tersusun, so mudah diingat. Kalau kita tak boleh yang payah, kita guna yang senang. Paling kurang tak dapat banyak pun dapat juga lagi daripada tak dapat langsung. Itu kaedah dia dalam belajar. Kadang-kadang masalah yang berlaku, kenapa? Bukan dia tak pandai, dia salah cara belajar. Cara belajar tu salah, kan? Sebab itu ditulis kitab Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'lim, mengajar orang yang belajar cara belajar. Belajar ni dari cara dia. Silap cara belajar, kita penat je, tak dapat hasil. Jadi samalah juga asatizah kena ajar belajar cara belajar. Kadang-kadang kita terang tu menyebabkan benda senang jadi susah. Benda tu senang je, kita terang berpusing-pusing sampai orang dengar benda apa tak faham. So seperti mana orang yang belajar kena belajar cara belajar, orang yang mengajar pun dia kena belajar cara mengajar, kan? Itu semua ada cara. Seperti mana sesuatu kalau tak buat ikut cara dia, benda dekat jadi jauh, benda senang jadi susah. Maka kalau kita baca muqaddimah kitab Ta'limul Muta'allim, dia sebut kenapa, apa yang mendorong beliau tulis buku ni. Dia kata, saya dapati pada zaman ini banyak orang belajar tapi kurang yang dapat hasil. Kurang. Ini zaman dia, zaman beliau. Sebab apa? Dia punya cara tu salah, kan? Cara salah, teknik salah. Jadi teknik salah, dia lalu jalan jauh, kan? Jalan tu dekat je, pergi pusing jauh sangat, lagi tak sampai. So peranan kita untuk pastikan jalan tu betul. Bukan kerana dia tu tak pandai, tapi cara tu, teknik tu salah, menyebabkan nampak macam tak dapat. Allahumma salli ala sayyidina. So kita baca, kullu timai idza qallat fala harajun wa fil bayani siwa kalbin li ghilzatihi wa fit tatimmati aidan nahwahu dhakaru wa dha jariyun faqis damman bidam'atihi. Okey, masalah darah. Kullu, setiap darah, apabila sikit ia apa? Ia darah. Setiap darah apabila sikit ia, maka tiada salah, tiada berat, tiada dosa. Haraj tu tengok dalam cara, maksudnya dimaafkanlah, bahasa mudahnya. Setiap darah apabila sikit ia darah, maka tidak ada salah, maksudnya dimaafkan. Daripada ibarat ni menunjukkan dia bagi satu kaedah. Darah ni kalau sikit dimaafkan, macam tu je, ringkas. Darah kalau sikit
dimaafkan. Wa fil bayani, dan di dalam kitab Al-Bayan. Kitab Al-Bayan ni boleh tengok di dalam nota, dia adalah syarah kepada kitab Muhazzab. Dan kitab ini lebih awal daripada Majmu'. Dan Imam Nawawi pun biasa nukil daripada Majmu', dalam Majmu' daripada kitab. Ini karangan ulama Yaman. Dan yang mula cetak kitab ni Darul Minhaj 10 jilid. Dikarang oleh Al-Amrani, ulama Yaman, ulama 500 Hijrah. Di dalam kitab Al-Bayan, selain anjing, siwa kalbin, apa maksud dia? Apa maksud siwa kalbin? Siwa kalbin fala yu'fa anhu. Begitu. Siwa kalbin apa? Fala yu'fa anhu. Dan di dalam kitab Al-Bayan, selain anjing. Maksudnya kalau kita cantumkan ayat ni, dia akan makna macam ni: kullu dimai siwa kalbin idza qallat fala harajun. Kalau kita buang yang tu, itulah maknanya. Setiap darah kecuali anjing, maka tidak ada salah. Maksudnya apa? Maksudnya dalam kitab Al-Bayan menyebut kaedah yang kata najis kalau sedikit dimaafkan bukan mutlak. Kaedah ni bukan mutlak, ada pengecualian. Maksudnya apa? Kecuali kalau darah anjing, seperti anjing, babi sama. Kalau anjing, kalau khinzir, walaupun sedikit, maka tidak dimaafkan. Sebab apa? Li ghirzatihi, kerana mughalazahnya ia. Kerana mughalazahnya ia. Kerana mughalazahnya ia. Okey, faham kan? Kemudian cuma okey, khalas. Wa fit tatimah, dan di dalam kitab Tatimah, itu ada nama pengarang dia. Siapa nama pengarang dia? Di dalam kitab Tatimah juga seumpamanya menyebut oleh mereka. Maksudnya dalam kitab Tatimah ini dia daripada kalangan ulama mutaqaddimin. Di apa nama pengarang dia? Jamaluddin Abu Sa'ad, ulama tahun 400 Hijrah, belajar fiqh daripada Qadhi Husain. Menyebut benda yang sama. Menyebut benda yang sama, maksudnya najis yang dimaafkan kalau darah, kalau sedikit dimaafkan, kecuali anjing. Dan seumpama anjing adalah khinzir. Dan dalam kitab Tatimah, mereka maksudnya para ulama Syafi'i, zakaru maksudnya asy-Syafi'iyah. Wa fit tatimmati aidan nahwahu maksudnya nahwa ma dzakarahu sahibul bayan. Nahwahu maksudnya nahwa ma dzakarahu sahibul bayan. Dan di dalam kitab Tatimah juga seumpamanya menyebut oleh mereka maksudnya ulama Syafi'iyah. Zakaruhum itu kembali kepada asy-Syafi'iyah wa dzajaliyun, dan yang demikian itu jelas ia. Maka kiaskanlah olehmu akan darah dengan air matanya. Dam'ah, air mata. Maksudnya seperti mana darah najis mughallazah ni tak dimaafkan walaupun sedikit, maka begitulah juga air mata najis mughallazah pun tak dimaafkan walaupun sedikit. Itu maksud kias. Seperti mana kamu dah tahu masalah darah najis mughallazah ni macam mana hukum dia, kamu kias.
Seperti mana darah sedikit pun tidak dimaafkan, maka air mata anjing, air mata khinzir sedikit pun tidak dimaafkan. Okey? Masih lagi masalah darah. Damud damamili minha walladhi taraku bimawdi'il fasli wal baqi biqarhatihi ma'ul quru'i ma'al judri tahharahu wa in taghayyara najishu li rihatihi najasatun waqa'at fid dami qad salabat afwal qalili fala tasmah biqadratihi. Okey, masih dalam bab darah. Damud damamili, damud damamili, dam darah, damamil bisul, darah bisul. Minha kembali kepada apa? Minha khabar, damu mubtada, minha khabar. Maksudnya darah bisul sebahagian daripadanya kembali kepada dima yang atas tu lah. Okey, minha tu kembali kepada apa? Bukan. Damud damamili minha. Damud damamili minha. Walladhi taraku bimawdi'il fasli wal baqi biqarhatihi. Jadi dia punya, kita kena cari dia punya apa? Dia punya khabar dia. Khabar dia. Mubtada'nya dia kata darah bisul. Okey? Darah bisul, kalau ikut dalam syarah ni dia kata darah bisul datang ia daripadanya, daripada bisul. Kembali kepada damami. Dan yang meninggalkan oleh mereka di tempat fasdu. Nombor dua. Dan yang ketiga, wal baqi biqarhatihi, dan yang al-baqi maksudnya ad-damul baqi. Al-baqi maksudnya ad-damul baqi, darah yang baki. Biqarhatihi, qarha maksudnya luka. Khabarnya kesemua ni, khabarnya dimahzufkan, kullu minha yurfa'an. Begitu. Faham? Dia sebenarnya kita tahu dia punya khabar tu berdasarkan ibarat sebelum ni. Maksudnya kullu timai idza qallat fala harajun. Semua tu kemudian damud damamili minha fala harajun wallazi taraku bi mawdi'il fasli fala harajun wal baqi bi qarhatihi fala harajun. Faham? Jadi kita dah jumpa berapa? Pertama, semua darah dimaafkan kalau dia sedikit. Kemudian kita baca dalam bacaan ini 3 darah. Darah bisul. Darah bisul kan, bisul ni sebenarnya dia darah. Walaupun warna hijau, sebenarnya dia darah. Sebab apa? Bisul ni orang panggil dia darah mati. Darah mati, so dia jadi warna hijau. Kalau hidup merah, maka bisul itu sebenarnya darah mati. Bila kita setuju bahawasanya darah itu dimaafkan, maka bisul pun dimaafkan. Sebab apa? Bisul itu darah. Bila darah itu dimaafkan, maka bisul pun dimaafkan. Sebab bisul berasal daripada
daripada darah. Nampak? Kemudian dia bawa tentang masalah darah al-fasdu. Al-fasdu termasuk seperti al-fasdu juga al-hijamah. Dalam matan ni dia hanya bawa masalah al-fasdu. Kita letakkan sekali bawah al-fasdu ni apa? Al-hijamah. Hijamah ni hijamah bekam dekat kepala, al-fasdu bekam kat badan. Bila satu orang tu dia bekam pakai pisau pelik kan, pakai pisau cukur tu ataupun pakai tembak tu, lepas kita dah habis bekam, dia akan ada lagi darah. Kalau kita pakai songkok, nanti songkok kita merah kan, bintik-bintik. Jadi macam mana tu semayang sah ke tak sah? Di situ perbahasan tu. Kita bekam al-fasdu. Al-fasdu macam-macam lah, dekat tepi lah, kat sini pun ada fasdu, buat kat kaki, pelbagai. So bila lepas kita dah habis bekam, darah tu masih berbaki. Jadi soalan dia, darah al-fasdu ni, kalau kita semayang darah tu masih keluar, kotorkan songkok kita. Kalau kita buat al-fasdu kat badan ke, kat kaki ke, kat tangan ke, darah tu kena kat pakaian kita, maka adakah solat kita tak sah? Di situ. Maka bila kita faham dia termasuk najis yang dimaafkan, maka maksudnya apa? Maksudnya kita boleh teruskan solat kita dan semayang kita sah. Faham? Yang ketiga, wal baqi biqarhatihi. Darah yang ada darah luka. Kita luka kan, terseret luka. Darah ada kat sini. So kita pakai baju, so baju kita pun akan apa? Ada darah. Maka darah itu, wal baqi, ad-damul baqi biqarhatihi, darah pada qarhah tu, adakah dimaafkan ataupun tidak? Tiga benda, damud damamili, mawdi'ul fasli wal hijamati, dan ad-damul baqi biqarhati, semua tiga ni dimaafkan. Dia punya khabar dia, kullu minha yu'fa anhu, semua daripada itu dimaafkan. Dia sebenarnya ada syarat dan sebut lagi ke depan. Dia bukan mutlak ni. Tadi dia katakan darah kalau sikit dimaafkan. Sebenarnya dia bukan mutlak, ada syarat dekat depan. Tak habis lagi. Sebab itu belajar kena habis. Dia sebenarnya sebut ke depan, kita duduk yang mula je kan. Maka kita terus buat kesimpulan. Tak, dia ada lagi ke depan. Kemudian ma'ul quruh. Ma'ul, okay, bila kita luka, dia ada air, perasan tak? Dia ada air putih, air luka orang ni. Kita tengok air luka. Ma'ul quruh ma'al judri. Judri ni air bisa. Air bisa, orang ada air bisa kan? Air bisa yang biji-biji betul ada air dalam tu. Itu dia panggil judri. Macam orang kena campak ya, ataupun orang ada air bisa. Judri ni orang yang kena penyakit campak dengan judri. Ma'ul quruhi ma'al judri. Ma'al judri maksudnya ma'il judri, air bisa, air luka bersama air bisa. Ma'al judri ay ma'il judri. Tahharahu, menghukum suci ia akan dia. Maka musannif dia sebut ia je. Ia tu siapa? Tak sebut. Menghukum suci ia akan dia. Maka kalau kita belajar dalam minhaj, kita akan jumpa ada khilaf tentang masalah air bisa. Air bisa ni najis ke tak najis? Maka Imam Nawawi telah merajihkan air bisa kalau dia berbau busuk, dia najis. Kalau dia tak bau busuk, maka dia suci. Itu kaedah dia. Maka tahharahu ni, huwa tu kembali kepada Imam Nawawi Fizzin. Faham? Huwa tu kembali kepada Imam Nawawi. Maksudnya menghukum suci ia Imam Nawawi akan dia kembali kepada kullu mimma'il quruhi wa ma'il judri. Faham? Imam Nawawi hukum, sebab dalam masalah ni Imam Nawawi berbeza pandangan dengan Imam Rafi'i.
dalam masalah boleh tengok dalam minhaj. Wa in taghayyara najishu li rihatihi, dan sekiranya berubah ia kembali kepada kullu mimma'il quruhi wal judri, sekiranya berubah ia, maksudnya air luka dengan air bisa, kalau berubah air itu, najishu, hukumlah olehmu akan ia sebagai najis. Itu maksud najis, bukan najiskanlah olehmu akan ia. Najiskan itu ada makna lain. Najiskan maksudnya dia suci, kita najiskan dia, bukan. Najis itu terjemahan dia, hukumlah olehmu akan dia sebagai najis. Itu maksud najis. Hukumlah olehmu akan dia sebagai najis li rihatihi, kerana baunya. Maksudnya cara kita nak tentukan air bisa ni najis ke tak najis, bau busuk ke tak bau busuk. Kalau dia bau busuk li rihatihi, maka kita hukum najis. Kalau dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia tidak berbau busuk, maka kita tidak hukum najis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kata pengarang, najasatun waqa'at fid dami qad salabat afwal qalili fala tasmah biqatratihi. Najis yang masuk, yang jatuh ia di dalam darah, mencabut ia najis akan kemaafan al-qalil, maksudnya al-damil qalil, kemaafan darah yang sedikit, maka janganlah kamu maafkan dengan setitiknya, biqataratihi, dengan setitiknya. Maksudnya ini yang saya sebut tadi tu, dia najis yang dimaafkan. Tadi kan dibagi panduan umum, dia kata kalau sikit dimaafkan, kalau banyak tak dimaafkan. Perkataan ni ataupun kaedah ni ataupun piawaian ni, dia bukan mutlak, dia ada syarat. Sebab itu antara tugas pelajar yang belajar ilmu fiqh, dia kena hafal syarat, kena ingat syarat. Kadang masalah itu dibentangkan, dia bentang nampak macam mutlak, tapi orang yang mahir tahu dia bukan mutlak macam ni, dia ada syarat, syurut di sana di sini. Jadi kalau kita tak hafal syurut, kita akan jadi salah faham. Kita ingat masalah ini mutlak, sedangkan ada syarat. Jadi tugas untuk orang yang mempelajari ilmu fiqh, dia kena bersama pengetahuan itu, dia kena gabungkan, kena cantumkan dengan tahu syurut bagi masalah. Sekarang ni darah tadi, kalau daripada ibarat ni sajalah kita dapat faham, darah yang sedikit itu, yang dikatakan dimaafkan itu, selagi mana dia tidak bercampur dengan najis lain. Kalau darah bercampur dengan najis lain, contoh campur air kencing ataupun apa-apa najis lain, ataupun darah campur dengan darah, contohnya darah kita kena pula darah kambing, itu dipanggil najis juga. Maka dia jadi dua-dua tak dimaafkan walaupun sedikit. Jadi yang dikatakan darah yang dimaafkan selagi mana dia tidak jatuh padanya najis lain. Najasatun waqa'at fid dami qad salabat afwal qalili fala tasma' biqadratihi. Najis yang jatuh ia di dalam darah, sesungguhnya mencabut ia, dia tarik, dia rentak. Dia rentak apa? Dia rentak hukum bahawasanya darah yang sedikit dimaafkan. Dia rentak apa? Dia rentak hukum dimaafkan. Bila dia rentak hukum dimaafkan, maksudnya tak dimaafkan. Qad salabat maksudnya salabat hukma al-'afw. Dia tarik balik hukum yang kata status yang sebut dimaafkan kalau sedikit tadi, yang mula-mula dia tarik. Bila tu? Bila najis tu masuk. Kita belajar dalam syurutul istinja' bil hajari, dalam Safinatul Najah, dia kata Allah yatara'a alaihi najisul akhar.
Salah satu syarat istinja dengan batu apa dia? Kita hanya boleh istinja dengan batu ni, itu pun termasuk najis yang dimaafkan. Sebenarnya batu tak boleh cuci najis, ada lagi bau dia, tetapi dimaafkan. Dan kita boleh istinja dengan batu tak pakai air. Antara syaratnya, janganlah najis itu didatangi oleh najis lain. Kalau najis yang keluar daripada kita, daripada buang air besar, air kecil, didatangi oleh najis lain, maka dia kata apa? Ta'ayyanal ma', kena pakai air kan. Itu contoh bagaimana kedatangan najis lain pada najis yang dimaafkan menyebabkan najis itu tidak dimaafkan, walaupun najis yang datang tu jenis yang dimaafkan. Contohnya darah, ni darah juga, cuma darah lain-lain, maka kita kira itu ajnabi. Bila dikira ajnabi, maka ia tidak dimaafkan. Maka kata pengarang, fala tasmah biqatratihi, maka janganlah memaafkan olehmu dengan setitik pun, sikit pun tak dimaafkan. Okey? Daripada sini kita dah dapat satu syarat. Syarat najis yang dimaafkan kalau sedikit itu selagi mana tidak didatangi oleh najis lain. Dia ada syarat lain lagi. Satu syarat, ada syarat lain lagi. Tak tahu sebut ke tak sebut dalam kata ni. Kalau tak sebut, kita akan sebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kabaulatin, dia bagi contoh. Kabaulatin waqa'at fil khamri in qulibat fakhalluha najisun yufta bihijratihi wa damu qamlin kadhal burghuthu minhu afaw 'anil qalili wa lam yusma' bijildatihi fa innaha najisat bil mauti ma'adharu min hamliha nasikan salla bi suhbatihi wa yanbaghi. Seperti ini dia nak bagi contoh masalah sebelum ni. Masalah apa? Masalah najis masuk dalam darah. Okey? Kaf ini dipanggil kaf tamsil. Bila kita baca dalam kitab, kaf kita sebut tashbih, tamsil, tanzil. Seperti, ataupun contohnya baulah. Bila disebut baulah, maksudnya setitis air kencing. Baul air kencing, baulah setitis air kencing. Seperti setitis air kencing jatuh ia. Kaf ni bukan kaf tamsil ni, bukan tamsil. Dalam syarah dia kata tanzil. Tanzil, betul. Tanzil. Seperti, maksudnya masalah tadi tu seperti, dia panggil nazirul masalah. Seperti mana kalau ada najis masuk dalam darah. Darah ni najis yang dimaafkan kalau sikit, tapi kalau najis masuk tak dimaafkan. Maka seperti masalah itu juga masalah lain. Dia panggil nazir, nazar. Air kencing jatuh ia dalam arak. Air kencing jatuh ia dalam arak. Kita belajar arak ni kan dia termasuk najis yang berubah menjadi suci. Arak tukar jadi cuka kan? Arak tukar jadi cuka. Ini antara dalam mazhab Syafi'i ada dua jenis najis ain sahaja yang boleh jadi suci. Ada dua sahaja. Pertama, arak tukar jadi cuka. Yang kedua, kulit jadi sama. Dua sahaja, tidak ada yang lain. Iaitu apa? Najis ain tukar jadi. Dan sebagai ulama tiga, tambah satu lagi. Okey. Tapi kalau arak tu sebelum dia juga ada masuk air kencing. Faham? Jadi arak tu najis. Kalau dia jadi cuka, dia suci. Tapi masalahnya dia ada masuk air kencing. Maka kata pengarang, seperti setitis air kencing jatuh ia, yang jatuh ia di dalam arak, sekiranya diubah akan dia di arak. Diubah maksudnya apa? Dia berubahlah daripada arak jadi cuka. In qulibat ay in qalabat. Sekiranya berubah ia,
fakhalluha, maka cukanya arak itu najis. Najis. Cuka yang terhasil daripada arak yang ada masuk setitis air kencing itu, maka hukumnya adalah najis. Yufta, yang difatwakan dengan hijratihi, meninggalkannya. Maksudnya difatwakan cuka itu tak boleh makan, kena hijrah, kena tinggalkan dia, kena buang dia, kerana cuka itu telah dihukum sebagai mutanajis. Cuka itu hanya akan dihukum suci kalau ikut proses dia dan ikut syarat dia. Yang belajar dalam kitab tahu syarat cuka yang dibuat daripada arak itu suci. Syarat dia untuk kita ubah dia jadi cuka, kita tak ada masukkan apa? Benda lain, benda asing. Kalau kita pergi masukkan benda asing, walaupun benda asing itu suci, maka tetap arak itu najis. Ini benda asing itu najis kan, ya. Kalau kita masuk kayu, masa di tengah arak tu kita masukkan kayu, kemudian dia jadi cuka, kayu tu masih ada, maka cuka tu hukumnya najis kan, mutanajis. Ini air kencing yang masuk, maka lebih lagi lah cuka itu dihukum sebagai najis. Okey. Jadi dia bawa dua masalah sama. Darah sedikit kena air kencing, maka walaupun sebenarnya darah sedikit ini dimaafkan, tapi dah kena najis lain, dia tak dimaafkan. Yang kedua, dia bawa masalah darah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, wadamu qamlin, bawa masalah darah kutu. Qamlin, kutu lah, qummal jamak dia. Wadamu qamlin, dan darah kutu. Begitu juga burghus, jamak dia baraghis. Baraghis ni boleh kita terjemah sebagai pijat. Wadamu qamlin kadal burghus minhu afau. Minhu tu kembali kepada dam. Kembali kepada dam. Memaafkan oleh mereka daripadanya ram. Daripadanya maksudnya darah kutu dan darah pijat. Kita belajar dalam nahwu ada lurah dia panggil lurah akalunil baraghiz kan, akalunil baraghiz. Darah kutu, begitu juga pijat, daripadanya memaafkan oleh mereka dari yang sedikit, dan tidak dimaafkan dengan kulitnya, bijil dati, dan tidak dimaafkan dengan kulitnya. Nya kembali kepada mazukira min qamlin wal burghus. Dalam minhaj juga ada bahas masalah darah darah pijat. Dalam minhaj tak bawa masalah kutu ni, tapi sama. Sebab kutu ni, kutu benda yang didatangkan badan manusia. Contohnya pijat. Bila dia diisap darah, nanti badan kita ni keluar darah. Marasah yang ada pijat, tahulah pengalaman. Bangun tidur, so ada darah. Jadi macam mana dengan darah pijat ni? Dalam mazhab Syafi'i ada khilaf, tapi muktamad dia dimaafkan daripada sedikit dimaafkan. Tapi sebenarnya tak muktamad mazhab Syafi'i sedikit atau banyak dimaafkan. Okey, jadi darah kutu dan darah pijat dimaafkan kalau sedikit. Ini kita baca yang matan ni. Dan tidak dimaafkan kulitnya. Perkara ini disebut dalam Fathul Mu'in. Kalau satu orang dia solat, ketika dia solat ada nyamuk isap badan dia. Nyamuk ni isap sampai gemuk,
dan dia keluar darah kat otak dia, keluar titik kan. Jadi semayang kita macam mana? Darah, maka semayang kita sah. Kalau kita tepuk nyamuk tu, maka semayang kita batal. Sebab apa? Bila kita tepuk nyamuk tu, dia punya bangkai najis. Bangkai nyamuk najis. Melekat dia punya bulu ke, melekat dia punya sesumut ke, semungut ke sesumut, itu semua najis. Itu yang dimaksudkan kulit dia tak dimaafkan. Darah dia dimaafkan, tapi kulit dia tak dimaafkan. Mungkin kita pernah dengar ada seorang ustaz sebut tentang masalah orang yang ada kutu banyak kat kepala dia. Bila kutu banyak kat kepala dia, kutu tu mati, sesak, kelaparan, mati ke atas kepala dia. Jadi ke atas kepala dia tu ada bangkai kutu. Atas kepala dia tu ada bangkai kutu. Maka mazhab Syafi'i menurut pendapat yang utama, bangkai kutu ni najis. Kalau kutu tu dia isap darah, kalau darah tu melimpah-limpah pun tidak najis. Dia najis tapi dimaafkan. Tapi dia punya kulit dia tidak dimaafkan. Okey? Tidak dimaafkan. Wala yusmah bijildatihi. Maka tidak dimaafkan. Okey? Kamu kena buat nota tu, perkataan anil qalil tu. Anil qalil dalam syarah pun ada, laisa biqaid. Sebab masalah ni sebenarnya ada khilaf Imam Rabi'i dan Imam Nawawi. Muktamad dia darah pijat, darah kumal sedikit atau banyak dimaafkan. Jadi anil qalil tu kita panggil sama ada kita kata dhaif, maksudnya berjalan atas qaul dhaif, bahawasanya sedikit sahaja yang dimaafkan, ataupun kita kata qaid itu bukan qaid ihtirazi, salah satu. Okey, kerana darah buruz ni sedikit ke banyak ke dimaafkan. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum saya pergi kepada yang seterusnya, saya nak sempurnakan syarat najis yang dimaafkan. Dia najis ni bukan najis darah. Saya cuba buat khulasah. Dia darah ni, kalau kita nak buat pembahagian dia, kita bahagi macam ni. Pertama, darah sendiri. Yang kedua, darah orang lain, ataupun dalam bahasa Arab damun nafsi, sebagai damun ajnabi. Kita pecah dulu. Okay, darah sendiri, darah ajnabi. Kita bahaskan dulu darah ajnabi. Darah ajnabi ni menurut pendapat yang muktamad yang ditarjihkan oleh Imam Nawawi, darah ajnabi ni maksudnya bukan darah kita, termasuk juga darah ajnabi, darah kita yang dah jatuh kemudian kena balik. Darah kita titik kat lantai, kemudian kita pijak darah, maka ia juga dipanggil ajnabi. Darah kita dah titik kat lantai kena kat baju kita, ia juga dipanggil darah ajnabi. Dia darah ajnabi ni dimaafkan kalau sedikit. Kalau banyak tidak dimaafkan, habis. Kemudian darah kita ni pula, darah kita dimaafkan dengan beberapa syarat. Darah kita dimaafkan secara mutlak, sedikit ataupun banyak dimaafkan. Sebab itu yang masalah darah bekam, pendapat muktamadnya darah bekam, darah fasdu, hukum dia sama macam damul barais, sedikit atau banyak dimaafkan. Dia punya syarat dia ada tulis dekat sini. Syarat pertama dia, alla yakhtalita bi ajnabiyyin. Alla yakhtalita bi ajnabiyyin.
darah kita tu tak bercampur dengan benda asing. Kalau darah kita bercampur dengan benda asing, dia jadi lain. So darah keluar, kita luka, kita bekam, darah itu dimaafkan sedikit ataupun banyak. Banyak pun dimaafkan. Ini beza dengan darah Nabi. Dengan cara apa? Pertama, tidak bercampur dengan ajnabi. Allah yakhtalita bi ajnabiyyin. Yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, Allah yujawiza mahallahu. Allah yujawiza mahallahu. Syarat yang kedua. Dan syarat nombor 3, Allah yahsula bi fi'lihi. Itu 3 syarat. Kalau darah kita ni cukup 3 syarat ni, sedikit atau banyak dimaafkan. Syarat pertama, dia tak bercampur dengan benda asing. Yang kedua, dia tidak melampaui tempat kena dia. Dan syarat yang ketiga, ia tidak berlaku dengan perbuatannya sendiri. Wah. Kalau berlaku, kalau cukup 3 syarat ni, sedikit atau banyak dimaafkan. Lepas tu kalau orang dia semayang, darah kat sini, dia jatuh kan. So kalau baju dia banyak darah ni, mazhab Syafi'i dimaafkan. Dan itulah dan antara dalil yang kita pakai dalam masalah ni adalah kisah sahabat Rasulullah yang dipanah ketika solat. Dia dipanah ketika solat. Dalam kitab kisah sahabat, dia teruskan solat, sedangkan panah sekali, 2 kali darah kena panah, tetapi dia teruskan solat. Itu antara dalil mazhab Imam Syafi'i bahawasanya darah ini dia najis, tapi dia ada special hukum berbanding najis lain. Sehingga ada setengah surah dimaafkan walaupun banyak, seperti yang kita bincangkan. Tapi janganlah darah itu bercampur dengan ajnabi. Kalau bercampur dengan ajnabi, kalau tak cukup syarat pertama ni, sedikit atau banyak tidak dimaafkan, langsung mutlak. Kan 3 syarat. Kalau syarat pertama ni, darah tu dia jangan bercampur dengan ajnabi. Kalau bercampur dengan ajnabi, sedikit atau banyak tidak dimaafkan. Contoh, satu orang dia bekam. Masa dia bekam, pembekam tu letak minyak kat kepala dia. Kan biasa lepas bekam, dia akan sapu minyak. So minyak ni dikira benda asing. Maka maknanya apa? Maknanya tak dimaafkan. Kalau ada darah keluar kena minyak tu yang dah disapu kat kepala, tak dimaafkan. Maknanya dia kena masuk ke sapu, barulah sebenarnya sah. Sebab minyak dikira benda ajnabi. Tapi kalau kena peluh, ulama bahaskan tentang peluh. Badan dia kena pijak. Waktu musim panas, peluh tu lalu ke atas darah. Peluh tu pula jadi merah pula. Maka macam mana? Adakah peluh dikira benda asing, ajnabi ataupun tak? Tak. Peluh tidak dikira ajnabi. Sebab peluh ni dia datang daripada tubuh kita sendiri, maka ia tidak dikira ajnabi. Hatta kalau peluh tu dia mengalir dan dia bawa darah kita pergi ke lebih bawah pun tak pun dimaafkan. Faham tak? Peluh tidak dikira sebagai ajnabi. Bagaimana pula kalau air? Dalam kitab dibahaskan juga air bersuci. Ada darah yang tak dimaafkan, yang dimaafkan dia ambil wuduk, jadi air itu kena dekat darah. Air pun dikira ajnabi juga, tetapi oleh kerana bersuci itu keperluan, maka ia juga tetap tidak dikira sebagai ajnabi, tidak dikira sebagai ajnabi. Dan darah tu syarat nak dimaafkan sedikit ataupun banyak. Kalau darah sendiri, dia tidak melepasi ataupun menjangkaui tempat kena dia. Tempat kena dia. Maksudnya kalau luka dia tu kat tangan, kalau luka kat tangan tu kena dekat kaki, itu dia panggil telah apa? Dia telah melampaui. Dan yang dimaksudkan tempat kena dia itu tempat yang mana
kebiasaannya darah tu akan mengalir sampai situ. Itu dikira tempat kena dia. Bukan maksudnya kalau luka dia kat sini, lepas tu mengalir sampai bawah, itu dikira melepasi tak. Itu masih lagi dipanggil mahal mubtala, mahal ibtila. Tempat yang mana kalau luka kat situ dia akan mengalir sampai situ, maka itu semua dipanggil mahal lahu. So bila dia panggil mahal lahu, maka sedikit atau banyak masih lagi dia dimaafkan. Jadi itu tapi kalau darah tu melepasi mahalnya, sedikit dimaafkan, banyak tak dimaafkan. So ada 3 syarat. Kalau syarat pertama tak cukup, sedikit atau banyak tidak dimaafkan. Kalau syarat nombor 2, nombor 3 tak cukup, sedikit dimaafkan, banyak tidak dimaafkan. Itu kena ingat, itu basic. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fa innaha najisat bil mauti ma'adahu. Maka sesungguhnya dia kulit najis dia dengan sebab mati. Tidaklah memberi uzur oleh mereka ulama kita min daripada mengangkatnya. Nya apa? Nya kulit. Nasikan akan. Nasikan ni maksudnya amidan. Orang yang melakukan ibadah bersolat ia bersama-sama dengannya. Tak boleh. Tak boleh bawa, maksudnya tak boleh tanggung bangkai serangga ketika solat. Itu maksudnya. Kita solat, kita tanggung bangkai serangga. Seperti apa? Pelbagai kumbang, nyamuk, semut. Itu semua dipanggil bangkai. Mazhab Syafi'i. Mazhab lain dimaafkan. Bukan dimaafkan, tak najis langsung. Mazhab Hanafi, bangkai binatang yang tak mengalir darahnya maka tak najis. Ialah kadang benda ni mubtala. Kita lalu tempat ada semut banyak, pijak semut, ataupun pergi masjid yang jenis dekat kapek dia tu, bila hujan kekatu kan. Lepas tu dia punya bangkai bertabur atas kapek, kemudian tak dibersihkan, lama-lama dihancur. Betul tak? Dihancur dan melekat dekat celah-celah kapek. Celah-celah kapek sebenarnya ada serbuk-serbuk daripada bangkai serangga. Itu najis tu kalau mazhab Syafi'i, hukumnya najis. Cuma kita adalah surah dipanggil apa? Umumul balwa ataupun usrul ihtiraz. Seperti mana masalah tahi burung. Dalam kitab dibawa masalah tahi burung. Kalau tahi burung itu bersepah dekat lantai masjid, dalam kitab juga dibawa contoh tahi burung bersepah dekat tempat tawaf. Dulu lah, sekarang dah dulu. Jadi dekat matah tu, tempat tawaf tu ada burung merpati. Jadi kita nak tahu macam mana akan bijak dia, maka dimaafkan. Faham? Dia ada satu lagi kaedah najis yang dimaafkan ni. Setengah ulama dia buat kaedah ringkas. Dia kata mana-mana najis yang susah dielakkan, dimaafkan. Bas. Usrul ihtiraz, ataupun masyaqqatul ihtiraz, maka dimaafkan. Itu akan ada sebutannya pada yang akan datang. Kemudian seterusnya apa dah? Tidak dimaafkan. Pernah sekali masa tu di Yaman, satu orang yang mengaji bersama Ustaz Umar, dia jatuh basikal. Jadi adalah luka dekat dia punya lutut dia. Kemudian masa kelas tu dia duk kutip-kutip dia punya kesan luka tu. Dalam dia punya luka tu ada semut. Ada bangkai semut lah. Waktu tu kelas, waktu dia tanya Syekh macam mana ni ada bangkai semut dalam dia punya apa? Dalam dia punya luka. Jadi saya kata apa? Maknanya yang dah berlalu tu berlalu lah. Bertanggunglah atas mana-mana mazhab yang bahawasanya bangkai semut itu tidak najis, seperti mazhab Hanafi dan pendapat sebagian ulama Syafi'i. Jadi itu yang saya sebutkan sebagai faedah daripada mengetahui mazhab yang lain. Okey.
Kalau cerita segi muktamad begitu. Kalau orang tu dia semayang, lepas semayang dia tengok dalam poket dia ada bangkai semut, maka semayang dia tak sah. Kita pakai maitah secara mutlak adalah najis kecuali 3 bangkai, iaitu bangkai ikan, manusia dan juga belalang. Wa yanbaghi 'inda jahlil hamli ma'dhiratun linasikin amma fi athwabi libsatihi wa yanbaghi, dan sayugia lah ketika jahil menanggungnya. Maksudnya dia tak sedar, itu maksud jahil menanggung. Dia tak sedar yang sebenarnya dia tanggung najis. Lepas mayang baru dia perasan. Itu maksud jahlul hamli. Wa yanbaghi 'inda jahlil hamli ma'dhiratun, dan sayugialah ketika jahil menanggungnya. Hamal maksudnya mazukira. Jahil dia menanggung apa yang telah disebutkan. Sayugia apa? Sayugia dimaafkan. Kepada nasib orang yang melakukan ibadah. Nasib ni umdatus salik wa uddatun nasib. Nasib ni juga merujuk kepada apa? Orang yang melakukan ibadah, abid, orang buat ibadah. Dan sayugia ketika jahil menanggungnya oleh dimaafkan. Sayugia dimaafkan. Untuk orang yang melakukan ibadah linasikin, yang yang umum ia pada pakaian yang dipakainya. Okey. Jadi maksudnya dia kata sayugialah, sepatutnya lah kita hukum dimaafkan kalau satu orang tu dia tanggung benda ni dalam keadaan dia tak sedar. Satu. Yang kedua, benda itu dah jadi umum. Maksudnya mungkin tempat kita ni tak berlaku gejala pijat yang lampau sehingga kat baju-baju ni semua ada kutu. Jadi kalau sampai tahap tahap benda tu dah jadi umumul balwa. Umumul balwa ni maksudnya dia punya kena tu umum. Bukan jarang-jarang kena tu umum. Pada pakaian dia cek ada celah-celah ni bangkai pijat kan. Pijat ni kan duduk celah-celah. Maka pada ketika itu dia kata sepatutnya kita hukum dimaafkan. Sama lah juga dalam isu kutu kat kepala. Kutu kat kepala tu, kalau dah sampai tahap umumul balwa, kita tak adalah hukum wajib perempuan tu cukur kepala dia kan. Supaya tak ada rambut. Bila tak ada rambut, tak ada tempat nak menginapnya kutu. Tidak sampailah begitu kan. Dia dalam mazhab Syafi'i, dalam minhaj ada tulis ada khilaf tentang masalah satu orang dia semayang, dia dua. Pertama, dia jahil, dia tak sedar yang ada najis kat badan dia ataupun pakaian dia. Yang pertama. Yang kedua, dia semayang dalam keadaan dia lupa ada najis. Pertama tak sedar, yang kedua lupa. Lupa ni dia boleh jadi macam ni. Kita kutip tahi cicak, kita ambil tisu, ada tahi cicak kita kutip, kita bola poket. Sebab apa kita bola poket? Sebab kita tak jumpa lagi tong sampah. Kita niat kalau jumpa tong sampah kita buang dalam tisu, membawa ke dalam semayang. Habis semayang, tengok-tengok, wah, baru kita ingat yang kita ni ada menanggung najis. Berdasarkan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, semayang tak sah.